dengan rumah-rumah ini sekali jadi milik engkau. Betul? Bukan setakat rumah ini, dengan tuan rumah ini sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama namanya Sulaim As-Suyuti. Sulaim As-Suyuti, dia ni salah seorang ulama periwayat hadis. Jadi kata Sulaim As-Suyuti, dia cerita kepada anak murid dia, masa aku muda remaja dahulu, aku belajar di sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah di Baghdad. Biasalah orang menuntut ilmu ni dia tak ada duit. Satu hari duitnya habis, maka dia pun tak ada duit nak beli makanan, dia terpaksa berlapar. Hari pertama dia tahan berlapar. Hari kedua dia boleh lagi tahan lapar. Hari ketiga dia dah tak tahan lapar dah. Dia pun ambil keputusan tidur. Bila tidur, hilanglah fikir tentang lapar. Bila bangun, lapar balik. Mengharapkan orang hantar makanan dekat masjid, tak ada pada hari tersebut, 3 hari tersebut. Maka last kali dia dah tak boleh tidur dah. Tidur pun dah rasa lapar dah. Kata Sulaim As-Suyuti, aku pun masa tersebut berfikir, aku kena mencuri sedikit makanan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Sulaim As-Suyuti pun memanjat di atas bumbung masjid tersebut. Masjid orang Arab ni pada masa dahulu, masjid zaman dahulu, dia bentuk dia, rumah-rumah zaman dahulu bentuk dia rata atap dia. Tak sama macam di Malaysia, bentuk dia macam ni. Kalau orang panjat atas bumbung ni boleh jatuh. Tapi masjid rumah-rumah orang Arab rata. Sulaim pun panjatlah di atas masjid tersebut. Maka Sulaim pun dia lompat daripada satu rumah ke satu rumah. Niatnya apa? Nak tengok di manakah ada rumah yang kosong. Dia nak ambil, aku nak ambil sedikit makanan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Dia pun lompat satu rumah, jalan-jalan-jalan, lompat, jalan-jalan-jalan, lompat. Sampailah di satu rumah, dia tengok tingkap terbuka. Dia pun intai, dia turun, rupa-rupanya tidak ada orang di dalam. Dia pun masuklah ke dalam rumah tersebut. Dia pun terus menuju ke dapur, dia cari makanan. Ternyata ada terung yang dimasak. Wallahualam terung goreng ke terung rebus. Dia pun ambil lah, dia niat, ya Allah aku nak makan satu je untuk menghilangkan lapar, untuk meneruskan kehidupan. Dia pun masuk mulut, bismillah, dia pun gigit. Bila dia gigit, belum sempat putus, tiba-tiba dia teringatkan, waras dia sampai. Nabi kata, kullu lahmin nabata fil haram fannaru aula bi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang dibina daripada benda yang haram, api neraka lebih layak baginya, kata Rasulullah. Bila dia teringat macam tu, dia pun rasa takut. Dia lepas balik terung tersebut. Lepas diletak elok-elok dalam pinggan lah. Dia pun terus keluar rumah, berjalan kaki, berjalan lemah longlai, dalam keadaan perut lapar, tak sempat nak makan. Betapa takwanya dia, takutnya kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Takut walaupun benda haram, walaupun sikit. Bila sampai di masjid, ternyata di masjid ada kuliah yang disampaikan oleh gurunya. Dia pun join kuliah, tapi kerana lapar dia tak dapat fokus pelajaran tersebut. Sedar-sedar saja menggelamun, tiba-tiba tengok semua pelajar dah balik, tinggal dia 2 orang dengan guru dia. Tak lama lepas tu nampaklah seorang wanita berjalan dengan seorang lelaki daripada jauh. Bertemu tuan guru dia, wanita tersebut tutup pakai niqab. Maka bersembanglah dengan guru dia. Tak lama lepas tu guru dia panggil, ya Sulaim ta'al huna, wahai Sulaim datang ke sini. Sulaim pun pergi jumpa. Ya, apa dia ikut tuan guru? Di sini ada seorang wanita, dia baru kematian suaminya, iddahnya baru selesai. Maka dia datang jumpa aku, dia minta tolong kepada aku supaya aku carikan seorang suami yang soleh, boleh menjaga dia di Baghdad ini. Maka kata tuan guru dia, wahai Sulaim, kau nak kahwin tak? Nak, kata Sulaim. Kau nak kahwin tak dengan wanita ni? Boleh, tapi makan aku pun tak boleh, apatah lagi nak jaga orang lain. Maka kata guru dia, kau nak kahwin ataupun tak? Nak, kata Sulaim. Tuan guru pun tanyalah wanita tersebut, wahai wanita, kau nak tak kahwin dengan Sulaim? Maka wanita tersebut pun hangguk. Kebetulan ada walinya sekali, lelaki dia boleh jadi ayah atau pakcik. Maka dilangsungkan terus perkahwinan. Tuan guru tersebut jadi imamnya. Dipanggillah 2 orang saksi. Kemudian berkahwinlah mereka. Selesai akad nikah, cukup syarat-syaratnya, saksi ada 2 orang dan sebagainya. Maka kata tuan guru, wahai wanita, bawalah balik suamimu tersebut pulang. Wanita tersebut datang 2 orang dengan ayahnya boleh jadi. Baliknya 3 orang. Bila balik, bawalah balik ke rumah. Bila masuk ke dalam rumah, jemput masuk bang. Bila dia sampai ke rumah, isterinya pun bukalah niqab. Terkejut Sulaim, ya Allah, cantiknya isteriku yang Allah bagi. Maka Sulaim pun tengoklah kiri kanan atas bawah, macam kenal je rumah ni. Rupanya rumah tersebut rumah yang dia baru masuk tadi. Kata isterinya, wahai suamiku, sebelum aku keluar tadi aku ada masak sedikit makanan. Aku ada masak terung. Dia pun buka tengok, ya Allah, kenapa wahai isteriku? Siapalah yang mengganggu rumahku ini? Siapalah yang memberi isyarat ni? Dia gigit terung ni sikit sahaja.
Sebab itulah aku mencari suami untuk keselamatan diriku sekali di sini. Berkahwin ni sunnah tuan-tuan. Kahwin sunnah Nabi untuk mengelakkan kita daripada berlaku maksiat dan untuk keselamatan. Tiba-tiba Sulaim pun menangis teresak-esak. Isterinya tanya, wahai suamiku, kenapa kau menangis? Jawab Sulaim, wahai isteriku, aku minta maaf. Sebenarnya yang makan terung tadi itu tak habis. Akulah makan. Isteri pun tanya, kenapa wahai suamiku? Kenapa kau buat macam tu kepada saya? Jawab Sulaim, dia pun cerita daripada awal sampai akhir macam saya cerita kepada anda semua tadi. Kata isteri dia, Alhamdulillah. Terkejut Sulaim. Ingat ke nak marah? Tapi dia sebut Alhamdulillah. Kenapa wahai isteriku? Alhamdulillah Allah kurniakan kepada aku seorang suami yang soleh. Terkejut. Soleh apanya? Mencuri masuk rumah orang. Maka kata isterinya, wahai suamiku, kau tahu tak? Itulah buah daripada kesabaran engkau. Kerana engkau sabar 3 hari tak makan benda haram, walaupun sebiji terung, Allah gantikan wahai suamiku dengan benda yang halal. Engkau bukan boleh makan sebiji terung ini, malah sepinggan terung engkau boleh makan. Betul? Kata Sulaim. Bukan setakat sepinggan terung, dengan rumah-rumah ini sekali jadi milik engkau. Betul? Bukan setakat rumah ini, dengan tuan rumah ini sekali. Ya. Jadi pengajarannya apa? Pengajaran di sini, ujian kita hidup di dunia ni, ada Allah uji kita supaya suruh buat perintah. Ada ujian yang Allah larang kita buat. Suruhan, contoh suruhan sembahyang, suruhan puasa, suruhan menutup aurat. Kemudian ada satu lagi perintah, ujian larangan. Jangan minum arak, jangan ambil riba, jangan ambil rasuah, jangan berzina, macam-macam. Jadi kalau kita dapat menahan diri kita sabar sekejap daripada melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, confirm Allah akan ganti balik nikmat haram tersebut dengan yang halal, lebih baik daripada yang kita ambil. Seperti Sulaim tadi, dia menahan dirinya daripada makan sebiji terung, maka Allah ganti balik yang halal, sepinggan terung, bukan satu terung, dengan rumah dengan tuan sekali dapat kahwin, halal. Dalam kehidupan kita macam tu juga tuan-tuan. Kadang-kadang ada tawanan haram, tiba-tiba ada orang nak hulur rasuah kepada kita 1,000, kita pula tiba-tiba tak ada duit, kurang duit, gaji kurang, nak ambil tak nak ambil, nak ambil tak nak ambil, nak ambil tak nak ambil. Ni haram. Tapi aku tak ada duit. Kalau dia sabar sekejap, Allah akan ganti balik 1,000 tersebut. Lebih lagi, cuma dia tak nampak. Gantian Allah ni, kita tak nampak. Kadang-kadang Allah jadikan kita sihat. Bila sihat, kurang pergi hospital, jimat duit. Kadang-kadang kenderaan kita kurang rosak. Padahal kereta lama, tapi tak banyak rosak. Nak repair, tangguh dululah. Lama-kelamaan, 2-3 bulan, tengok tak ada dah masalah tersebut. Ini contohlah. Jadi kalau kita tinggalkan benda haram, yakinlah Allah akan ganti balik benda yang haram tersebut dengan yang halal lebih banyak lagi. Di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Tapi kalau kita tetap ambil yang haram tersebut, 1,000 tersebut, kita dapat nikmati 1,000 tersebut, tapi nikmatnya sekejap sahaja, tak ada barakah. Begitu juga larangan lain. Haram minum arak, haram berzina. Kalau kita berzina juga, nikmat zina sekejap je, tapi tak dapat yang halal. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan kita sabar menempuhi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, ujian dalam kisah yang saya cerita tadi adalah ujian perkara yang haram. Wallahu alam. Assalamualaikum.